Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Nasri bin Yusof, nombor matriks 290098. Hari ini akan membentangkan undang-undang dalam komunikasi. Okey, baik. Yang bertajuk peningkatan kes-kes cyberbully di kalangan kanak-kanak di Malaysia. Okey, baik. Ini isi kandungan, definisi dan konsep cyberbully, keperluan meneliti peningkatan kes cyberbully, faktor-faktor peningkatan kes cyberbully, impak buli ke atas kanak-kanak, peranan dan tanggungjawab pihak berkepentingan, pendekatan komprehensif dalam pembangunan program, serta kesimpulan dan cadangan. Okey, baik. Di sini mari kita lihat dulu definisi dan konsep cyberbully di Malaysia. Okey, baik. Kita tengok dulu pengertian maksud cyberbully. Cyberbully merujuk kepada tindakan pembulian yang dilakukan melalui platform cyber atau rangkaian dalam talian. Ia melibatkan tindakan seperti menghina, mengancam, menyebarkan fitnah atau mempermalukan individu secara cyber di alam maya. Cyberbully boleh berlaku di dalam pelbagai bentuk seperti mesej, teks, komentar di dalam laman sosial atau melalui email. Okey, baik. Seterusnya mari kita tengok bentuk-bentuk bully cyber. Di antaranya ialah penghinaan. Ini menghina atau melecehkan individu melalui platform media massa. Seterusnya ancaman dan ejekan cyber. Ini mengugut individu atau membuat ejekan melalui media sosial atau platform yang lain. Seterusnya pencemaran nama baik. Ini dengan menyebarkan fitnah, informasi palsu atau merosakkan reputasi seseorang secara cyber. Seterusnya penyebaran maklumat peribadi. Ini mengedarkan maklumat peribadi seseorang tanpa kebenaran atau untuk tujuan yang jahat. Baik, seterusnya keperluan meneliti peningkatan kes-kes bully cyber. Pengaruh negatif bully cyber terhadap kanak-kanak. Yang pertamanya, bully cyber ni boleh memberi kesan psikologi yang serius kepada kanak-kanak seperti tekanan emosi, kecemasan dan kemurungan. Seterusnya, kanak-kanak yang menjadi mangsa bully cyber ini juga mungkin mengalami masalah sosial seperti isolasi dan kehilangan keyakinan diri. Seterusnya, kes-kes cyberbully juga berkait rapat dengan peningkatan risiko bunuh diri dalam kalangan kanak-kanak. Okey, baik. Seterusnya, justifikasi penelitian tentang peningkatan kes-kes cyberbully. Yang pertama, melalui penelitian tentang peningkatan kes-kes cyberbully, kita dapat memahami dengan lebih lanjut tentang isu ini dan punca-punca yang mendorongnya. Kedua, melalui penelitian ini juga dapat membantu para pembuat dasar dan pendidik membangunkan strategi untuk mencegah dan mengatasi bully cyber ini. Dengan memahami kes-kes seterusnya, dengan memahami kes-kes cyberbully yang semakin meningkat, kita dapat memperkuatkan kesedaran dan keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak dan remaja. Salam sejahtera, nama saya Tiru Alil Arsi, nombor matriks 290257. Pembentangan saya pada hari ini adalah faktor-faktor peningkatan kes-kes cyberbully. Faktor teknologi dan gaya hidup digital. Akses mudah kepada internet dan peranti digital, iaitu permintaan yang tinggi untuk internet dan keperluan akan peranti digital memberikan kesan terhadap ketagihan dalam penggunaan internet. Malangnya, dengan akses mudah ke internet, kanak-kanak berisiko tinggi menjadi mangsa pengganggu digital. Penggunaan sosial media yang tidak bertanggungjawab seperti mengumpul maklumat peribadi, pencerobohan hak privasi individu, penghinaan, serangan dan lain-lain memberikan kesan terhadap peningkatan kes-kes cyberbully.
Keadaan ini akan menyebabkan mangsa merasakan ketidakselamatan dan kesukaran untuk menyelesaikan masalah tersebut. Budaya digital dan mengabaikan etika dalam interaksi dalam talian di mana keseluruhan keadaan budaya digital hari ini serta mengabaikan etika dalam interaksi dalam talian merupakan faktor lain dalam peningkatan kes-kes cyberbullying. Budaya digital hari ini membolehkan individu dalam menyebarkan mesej negatif kepada orang lain secara terus dan anonim yang akan meningkatkan kes-kes bullying cyber. Faktor psikososial dan persekitaran. Anak-anak yang menghadapi masalah emosi dan mental, kanak-kanak yang menghadapi masalah emosi dan mental seperti tekanan, kecemasan, ketidakpastian dan lain-lain dan risiko tinggi menjadi mangsa cyberbullying. Keselamatan dalam talian menjadi isu bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah emosi dan mental kerana mereka merasakan tidak selamat di mana sahaja dan pada bila-bila masa. Tekanan rakan sebaya dan persekitaran sekolah yang tidak selamat. Tekanan rakan sebaya serta persekitaran sekolah yang tidak selamat seperti tidak ada peraturan yang mengawasi penggunaan talian dapat memberikan kesan kepada peningkatan cyberbullying di kalangan remaja. Keadaan ini boleh memberi impak yang besar kepada psikologi dan mental remaja dan seterusnya mempengaruhi kejayaan akademik remaja tersebut. Ketiadaan pengawasan dan pendidikan keselamatan dalam talian. Ketiadaan pengawasan dan pendidikan keselamatan dalam talian khususnya di kalangan anak-anak membolehkan mereka terdedah kepada risiko cyberbullying. Pendidikan yang betul dan pengawasan kukuh dalam kalangan kanak-kanak sangat penting untuk memastikan keselamatan mereka dalam talian. Apakah impak cyberbullying ke atas kanak-kanak? Implikasi emosi dan psikologi. Teori dan penyelidikan yang berkaitan. Penjelasan mengenai teori-teori dan kajian yang berkaitan dengan cyberbullying ke atas kanak-kanak. Pendedahan kepada penyelidikan terbaru dalam bidang ini. Pentingnya memahami aspek emosi dan psikologi dalam cyberbullying kanak-kanak. Kedua, kesan cyberbullying terhadap kesejahteraan kanak-kanak. Menyatakan kesan negatif cyberbullying terhadap kesejahteraan mental kanak-kanak mengepasti masalah kesihatan mental seperti kecemasan, kemurungan dan tekanan. Mengupas langkah-langkah untuk membantu kanak-kanak mengatasi kesan negatif cyberbullying. Bagaimanakah pula implikasi sosial dan akademik? Isu-isu sosial yang berkaitan menyelidik isu-isu sosial yang berkaitan dengan cyber. Kanak-kanak mengenal pasti impak pengasingan dan pengecualian dalam masyarakat, pendedahan kepada isu-isu berkaitan dengan stereotip dan prasangka. Gangguan dalam perkembangan sosial dan hubungan rakan sebaya menerangkan pada mana cyberbullying dapat mengganggu perkembangan sosial kanak-kanak. Mengenal pasti impak pengasingan dan pengecualian dalam persekitaran rakan sebaya, pemahaman mengenai peranan keluarga dan pendidik dalam membantu kanak-kanak mengatasi gangguan ini. Dan pengaruh cyberbullying terhadap prestasi akademik kanak-kanak ini harus dibincangkan mengenai pasti impak kepada konsentrasi, motivasi dan prestasi pembelajaran, pemahaman tentang peranan sekolah dan pendidik untuk merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan prestasi akademik kanak-kanak yang terlibat dengan cyberbullying. Selamat sejahtera, saya Dewa Priya, nombor matriks 290256. Saya akan membentangkan berkenaan dengan peranan dan tanggungjawab pihak berkepentingan dalam isu cyberbullying ini. Untuk menangani masalah cyberbullying terhadap kanak-kanak di Malaysia, peranan kerajaan dan institusi pendidikan memainkan peranan yang sangat penting. Penerapan kaedah pembelajaran kendiri dalam konsep cyber keselamatan menjelaskan kaedah pembelajaran kendiri yang boleh diaplikasikan di institusi pendidikan dalam membantu murid mengenali risiko dalam penggunaan internet. Mendiskusikan bentuk penggunaan media pembelajaran yang disesuaikan dengan sistem pendidikan formal dan tidak formal dalam pencegahan cyberbullying. Menerangkan peranan kerajaan dalam memantau kaedah pengajaran dan pembelajaran berkaitan keselamatan cyber dalam institusi pendidikan. Penambahbaikan peraturan penggunaan internet dalam institusi pendidikan. Ini juga adalah sangat penting untuk kanak-kanak dan remaja di Malaysia.
di mana perlu diberi keterangan penambahbaikan yang boleh dilakukan dalam sistem peraturan penggunaan internet bagi masyarakat yang berada di institusi pendidikan, terutamanya untuk pelajar-pelajar dan juga pelajar-pelajar sekolah dan juga pelajar-pelajar yang berada di institusi pendidikan. Memahami kesan cyberbuli terhadap pembelajaran dan interaksi sosial dalam institusi pendidikan, mendiskusikan implikasi cyberbuli terhadap hak asasi murid dan cara-cara pengawasan yang boleh dijalankan oleh pihak berwajib. Peranan keluarga dan komuniti dalam pencegahan cyberbuli ini juga adalah amat penting. Peranan keluarga dalam membentuk kesedaran cyber, menerangkan peranan keluarga dalam meningkatkan kesedaran keselamatan cyber dalam isi rumah dan sekitar komuniti. Mendiskusikan cara-cara menjana budaya positif berkaitan internet safety di dalam keluarga tersendiri dan terhadap masyarakat sekitar. Menerangkan atau tidak kesan dan penyebab cyberbuli pada masa kini dan masa hadapan. Peranan komuniti dalam merapatkan jurang bahaya cyberbuli, menerangkan peranan dan strategi komuniti sebagai platform penyampaian maklumat berkaitan keselamatan dalam cyber. Mendiskusikan cara mewujudkan komuniti selamat cyber dengan mengukuhkan komunikasi, kerjasama, kepimpinan dan penglibatan aktif masyarakat dalam pencegahan cyberbuli. Pendekatan komprehensif dalam pembangunan program. Latihan dan pendidikan kesedaran cyberbuli, pembangunan dan pelaksanaan pendekatan pembelajaran praktikal, menerangkan pendekatan pembelajaran praktikal dalam program kesedaran keselamatan cyber di seluruh institusi pendidikan dan masyarakat dalam memantapkan kemahiran teknologi maklumat dan keselamatan dalam cyber. Menyediakan maklumat yang relevan berkaitan cyberbuli dan cara-cara mengelakkan darinya. Penyediaan latihan dan pengajaran cyberbuli kepada murid, penjaga dan masyarakat yang dalami seluruh tahap. Mewujudkan persekitaran pembelajaran yang selamat dalam cyberspace. Menerangkan penggunaan persekitaran pembelajaran cyber yang selamat. Menyediakan teknologi yang berkualiti tinggi dalam pengajaran dan pembelajaran dalam persekitaran cyber yang selamat. Mendiskusikan polisi dan prosedur dalam pengurusan teknologi cyber. Penguatkuasaan dan perlindungan kanak-kanak dalam talian. Penguatkuasaan undang-undang cyber. Menjelaskan implikasi ABS kepada individu, institut pendidikan dan masyarakat. Mengenal pasti peruntukan undang-undang cyber yang sedia ada yang boleh digunakan untuk pencegahan buli cyber dan mengenal pasti ruang yang boleh diperbaiki. Disebabkan tumbuhan pesatnya budaya cyberbuli ini, maka lebih-lebih lagi penguatkuasaan perlu diperkenalkan dalam erti kata berkhidmat sebagai tindakan pembangunan dan perlindungan kanak-kanak dalam talian. Perlindungan kanak-kanak berisiko tinggi, menjelaskan strategi perlindungan kanak-kanak terhadap cyberbuli yang tergolong dalam golongan risiko tinggi, mendiskusikan cara-cara yang dapat diterapkan oleh institusi pendidikan dan keluarga dalam memperanakkan kanak-kanak berisiko tinggi dengan cara pengesanan, pengenalan dan pendaftaran bantuan, memberikan pendedahan yang seluas mungkin pada keluarga supaya mereka dapat mengenali risiko yang dihadapi oleh kanak-kanak yang berisiko tinggi ini. Kerjasama dan pemupukan sinergi antara pelbagai pihak berkepentingan. Pemupukan sinergi antara pihak institut dan komuniti memperlihatkan peranan pihak pengurusan institusi pendidikan berkesan dalam pembangunan program kesedaran keselamatan cyber dan penanggulan cyberbuli bersama komuniti. Mendiskusikan manfaat pemupukan sinergi bagi institusi pendidikan dan komuniti dalam pencegahan cyberbuli. Memberikan contoh bagaimana rakan industri, pihak berkepentingan dan institusi pendidikan boleh berkolaborasi untuk melakukan kajian dan penyelidikan terhadap cyberbuli. Perkembangan sektor terkini dan keperluan penyelarasan pemikiran, menerangkan perkembangan sektor terkini dan kepentingan dalam kesedaran cyberbuli, menilai maklumat kesedaran yang diterima oleh orang ramai mengenai cyberbuli dan apa yang boleh dilakukan untuk meningkatkan kesedaran tersebut. Mendiskusikan cara-cara untuk memantau dan menilai program kesedaran cyberbuli dan mempunyai pandangan serta strategi dalam penyelarasan pemikiran
yang sentiasa berubah. Akhir sekali, kesimpulan dan cadangan. Cadangan dan rencana tindakan. Peningkatan pendidikan kesedaran cyberbuli dalam kalangan kanak-kanak. Menyarankan peningkatan pendidikan kesedaran cyberbuli dalam kalangan kanak-kanak, menerangkan strategi yang boleh digunakan dalam pendidikan tersebut, menggariskan peranan ibu bapa, guru dan masyarakat dalam pendidikan kesedaran cyberbuli ini. Penguatkuasaan serta-merta dan pengetatan undang-undang berkaitan, menggalakkan penguatkuasaan undang-undang berkaitan cyberbuli secara serta-merta, menekankan pentingnya pengetatan undang-undang dalam melindungi kanak-kanak, menyuarakan perlunya hukuman yang setimpal terhadap mereka yang melakukan cyberbuli. Rangka kerja antarabangsa dalam penggulungan cyberbuli, menganjurkan kerjasama antarabangsa dalam penanggulan cyberbuli, menekankan keperluannya kegiatan bersama untuk membendung fenomena cyberbuli secara global.